di luar negara. Jadi saya Uzaidi Udanis akan menjadi moderator bersama dengan Zamil dan juga bersama dengan Iswaran Iswaran, dan kami ingin mengalung-alungkanlah kedatangan ataupun kehadiran rakan-rakan kita, terutama sekali rakan daripada tim MPC ataupun tim TPN Tourism Product Nexus. Puan Nazar ada di sini, dengan Daniel ada di sini, dan juga Tuan Haji Rashid saya rasa di sini Tuan Haji Rashid. Jadi saya mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kerana mereka sentiasa membantu kami di industri pelancongan. Dan saya sebenarnya, kita tengok lihat Lenggong ni satu prospek, satu peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat-sangat besar bagi kami di industri pelancongan. Jadi saya harap janganlah lepas peluang ni. Kita belajar, kita ketahui dan kita tengok apa yang kita boleh promotekan untuk warga Malaysia, terutama sekali sekarang ni pasaran domestik dan juga akan datang pasaran antarabangsa. Jadi kita tak mau buang masa, kita tengok ada juga yang berkelah ni. Ini bukannya masa sekarang masa sekarang ni masih lagi PKP. Ini mungkin masa akan datang ataupun back to future. Jadi saya serahkan pada Zamil sebagai DJ yang saya dapat tahu dia balik daripada hutan, habis pacat di daging-daging ataupun darah ni habis dimakan, sedap maksudnya. Pacat tu heran, kenapa darah ni macam McDonald, macam bau dia makan. Bau makan ke Zamil tengah hari ni? Pacat pun beritahu, dia WhatsApp, dia kata rasa macam makanan ni bau makan ni. Jadi itulah tu ni. Jadi kita pass balik tu Zamil untuk membuka tirai dan teruskan program-program kita yang exciting sangat ni hari ni. Zamil. Thank you Yuyu. Thank you kita punya champion Uzaidi Udanis. Okey, selamat datang semua. Kita tengok muka-muka ceria, wajah-wajah ceria. Saya pun nampak di sebalik Zoom ni, saya terbau bau wangian, bau perfume panel-panel kita, rakan-rakan kita di luar sana. Ya, okey. Pertama kali saya ingin memperkenalkan kita hari ni, kita ada dua tetamu khas kita. Kita ada dua series Satu, kita bercakap mengenai Talk About Lenggong mengenai Riverine Nature Camp. Jika tuan-tuan tengok sekarang tu, inilah rupanya Nature Camp. Ada kemah, ada apa, tapi ini dia tunjuk aktiviti di sungai. Kita bersama dengan kita punya guest ataupun host di situ, nama dia Encik Fazli, atau kita lebih mesra dipanggil Pak Lee. Kita panggil Pak Lee. Apa khabar Pak Lee? Di mana Pak Lee? Angkat tangan sikit, dia nak tengok yang mana satu Pak Lee tu. Tu yang angkat tangan tu, yang handsome, nampak dia tu. Okey. Itu Pak Lee Okey, jadi hari ni yang pertama ni kita Pak Lee akan bercerita pasal pengalaman dia, ada something yang special makan di dalam sungai. Makan di sungai. Dia akan cerita pengalaman makan di dalam sungai atau tepi sungai. Lepas tu dia akan cerita sikit mana apa ni acara riadah yang riadah kekeluargaan ataupun ada persatuan syarikat yang dibuat di sana. Adalah projek-projek mungkin dia boleh kongsi mengenai CSR projek yang ada di sana. Nombor 3 dia akan cerita pasal makan, apa punya makanan yang ada di sana. Aduh, saya tak tahu, tak nampak gambar makanan tu. Tapi saya hari ni saya dah edit, saya dah saya dah ban daripada gambar makanan tu ditunjuk sebab saya bimbang awal lagi ni kan. Okey, cuma kita boleh bercerita. And then mungkin dia boleh berkongsi mengenai SOP. Kita tak tahu cara di sungai. Saya pun bawa balik pada hutan bersungai. Dia adalah pantang larang dan mungkin SOP untuk nak berkelah. Mungkin Pak Lee boleh berkongsi. Dan yang terakhir mungkin bukan bagaimana komuniti atau masyarakat setempat mendapat manfaat hasil daripada program yang diusahakan oleh Pak Lee. Itu yang Pak Lee punya part. Okey, kita pergi pada bahagian kedua. Bahagian kedua, we talk about Lenggong, the land of tropical herbs. Ini kita punya pakar, Revati. Dia seorang pakar pasal herbs ni. Dia bukan orang Lenggong, tak seperti Pak Lee, dia orang Lenggong, tapi Revati adalah seorang pakar yang didatangkan khas yang akan melaksanakan program mengenai herba yang akan diadakan di Lenggong dan membawa lebih ramai pelancong-pelancong daripada KL atau luar untuk mempelajari rahsia di Lenggong ni. Itu dia, apa yang rahsia dia, apa yang special. Tropical herb saya pun tak tahu, saya hanya tahu daun kari je. Kita akan dengar apa kata pakar nanti Okey, so tanpa membuang masa lagi,
kita akan nak menjemput, saya nak menjemput Pak Lee, kita panggil Pak Lee untuk bercerita sikit lah mengenai River Rhine. Okey Pak Lee, kita bantu Pak Lee sebab Pak Lee menggunakan handphone sana, talian tak bagus. Kalau nak video, kita akan klikkan video. Kalau nak perkenalkan diri dulu, boleh perkenalkan diri dulu. Okey, silakan Pak Lee, buka mic. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hai semua. Okey, terima kasih Tuan Uzaidi, Tuan Zamir dan juga Tuan Iswaran daripada tim MPC kerana memilih River Rhine Nature Camp sebagai host pada petang ni. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Fazli bin Abdul Rashid ataupun lebih dikenali sebagai Pak Lee lah di kampung ni. Saya balik daripada KL. Sebelum ni adalah pesara TUDM. Okey, lebih kurang 4 tahun, lebih sikit. Saya mulakan River Rhine Nature Camp ni pada tahun 2017. Okey, alhamdulillah di Lenggong ni insyaAllah ramai yang kenal lah dengan River Rhine Nature Camp ni. Salah satu campsite untuk tempat camping dan juga berkelah di sini. Okey, boleh lihat gambar-gambar yang di-sharekan dekat skrin. Okey, ni gambar-gambar ni semua sebelum PKP lah. Okey, bila PKP ni kita slow down sikit lah. Jadi Pak Lee boleh cerita sikit tak? Apa dia sebenarnya yang uniknya ni di makan di dalam sungai ni? Okey, pasal makan dalam sungai ni dah jadi viral lah. River Rhine Nature Camp ni dia punya trademark dia, kalau orang berkelah dekat sini makan dekat dalam sungai. Kita ada dua lah. Yang pertama guest yang datang, dia orang boleh sewa meja yang macam dalam gambar ni dan dia orang boleh buat turun dalam sungai dan berkelah lah macam biasa. Dan satu lagi kita pun atas request ada kawan-kawan yang minta untuk kita sediakan makanan. Sebelum ni, sebelum PKP ni ceritanya kita yang jadi top menu dekat sini adalah menu masakan dalam buluh yang kita sediakan. Jadi guest datang boleh makan dalam sungai macam ni lah. Tapi kebelakangan ni atas faktor-faktor yang kata apa untuk kita tambah baik dan memudahkan pengurusan, kita perkenalkan satu lagi menu namanya mangkuk tingkat River Rhine. So insyaAllah selepas raya ni kita akan komersialkan dia lah. Okay, very interesting Tuan Ali. Kata kalau dekat sini makanan yang popular ialah buluh. Okay, fine. Cuma saya punya curiosity sekarang ni, kalau musim bukan hujan, air dia berapa cetek dan berapa dalam dia? Tempat yang paling cetek dan tempat yang paling dalam berapa? Mohon pencerahan. Okey. Memang bila outdoor ni melibatkan alam semula jadi ni kita tak boleh nak jangka lah. Okay. Memang ada kita bila hujan lebat, yang pertama agak sedih sikit, air sungai akan jadi kotor lah. Okay. Dan keduanya air akan naik sikit. Jadi saya bagi ikut keadaan, kalau air sungai kurang sesuai kita akan makan di tebing lah. Okey. Tu. Alright. Cuma lagi satu soalan saya. Ada kepala air tak ini? Okey, alhamdulillah di sini isu kepala air tu tidak ada, tetapi bila musim-musim hujan yang lebat dan berpanjangan, air akan tetap naik jugalah. Alhamdulillah sekarang tak ada lagi kes-kes tak ada kepala air. Okey, sebab kes kepala air tak adalah. Sebab ramai penonton ingin tahu dia punya safety dia. So safety kita sudah clear, kepala air tak pernah berlaku dekat sini. Cuma soalan seterusnya saya nampak indah jernih air dia. Okey. So kalau dari jauh kita datang, macam contoh saya daripada Kajang. Saya nak pergi Lenggong River Rhine ni. Kalau sekarang saya bawa family, saya minat makan. Tapi anak-anak suka berenang dan suka tangkap ikan. Ada banyak ikan ke? Jenis apa ikan yang ada sekarang ni?
Okey, asal dulu memang ikan tengas, barau semua banyak lah. Tetapi bila dah apa lama-lama ni air sungai pun dah mula berpasir disebabkan oleh pembalakan dekat atas bukit Banjaran Bintang. Ikan-ikan yang ada ni ikan jenis ikan putih lah, ikan sia, ikan seluang, ikan macam ada, tapi bukan jenis besar sangat lah kat sini. Kebanyakannya 2 jari, 3 jari macam tu lah. Bagus. Tapi ada lah. Memang itu yang kita mahu. Bukan kita nak tangkap ikan, tapi anak-anak suka buat aktiviti kan, tangkap ikan. Okay, Azami, you want to ask something? You want to proceed? Go. Okey, apa ni, ada soalan ni, dia tanya saya, di mana di Lenggong besar? Di mana kampung apa? Riverine ni kampung apa? Jadi apa ni, kita pun silap tadi tak bagi cerita jelas kan. Dia sampai Lenggong nanti mesti cari pula kat mana. Apa ni paling cerita sikit? Di mana kampung ni? Apa cerita sikit pasal kampung ni, special apa? Macam mana nak sampai kampung? Cuba bagi nama kampung tu apa? Okey. Minta maaf pasal perkenalkan tadi pun tak penuh. Biasalah, tak biasa sangat. Okey. Riverine Nature Camp ni terletak di Kampung Sumpitan, Lenggong Perak. Biasanya di kawasan Kampung Sumpitan ni orang kenal dengan air Ibul. Memang kawasan perkelahan public lah yang dah lama. Tetapi Riverine Nature Camp ni terletak dalam Kampung Sumpitan. Kena masuk ikut masjid Kampung Sumpitan tu, masuk ke tengah kampung. Dan yang menariknya campsite saya ni, walaupun nama campsite orang dah agak di dekat tengah hutan, tak ada, sebenarnya di kawasan ujung kampung saja, tak jauh pada rumah family saya, keluarga. Maksudnya kalau orang camping pun orang kata apa, tak risaulah, masih dalam kawasan kampung, di belakang rumah tepi sungai saja. Tapi bila duduk dalam kawasan tu tak rasa duduk macam dekat dalam kampung lah. Masih orang kata suasana nature tu memang kita dapat feel lah. Berapa kemah Pak Li yang boleh ada kalau di situ? Okey, kemah kalau keseluruhan kawasan kita boleh pasang lebih kurang dalam 30 boleh lah. Kalau ikut kapasiti dia, dari tampung dia 100 nice lah, taklah padat sangat kan. Biasalah kalau kata 100-120 pack tu ada program-program yang diorang buat masih selesa lah. Okey, ni ada soalan, tapi soalan ni semua hantar dekat handphone saja. Okey, dia tanya apa ni, berapa kapasiti tu? Kalau dalam gambar tampak ada meja, kursi semua tu, berapa kapasiti tu kalau nak makan di dalam sungai, soalan dia. Berapa orang dia boleh tu? Okey, untuk makanan sungai ni bawah daripada 40 orang kita boleh susun meja macam ni lagi lah. Tetapi atas pada 50 orang kita dah tukar konsep dia, kita buat macam buffet tu. That means tak semua boleh duduk atas meja macam dekat restoran lah. Kita buat buffet, makanan letak atas meja dan makan secara berselerak. Kalau dah lebih daripada 50 orang. Setakat ni pernah saya handle makan lebih daripada 1 orang lah. Tapi kalau dah terlampau ramai, kita dah kurang sesuai untuk kita buat betul-betul makan dalam sungai. Kebanyakannya bila terlampau ramai, makanan akan disediakan di tebing dan atas gas boleh turun dalam sungai sendirilah. Okey, saya recap balik apa ni katakan tadi. Okey, di sungai ni kalau salah betulkan saya, di sungai ni apa ni, bila kita turun sungai, makanan unik dia dulu dia ada makanan dalam buluh ya. Tapi baru-baru ni apa ni, Pak Li memperkenalkan makanan dalam mangkuk tingkat. Jadi dalam mangkuk tingkat tu ada lauk apa? Kita tak tengok gambar lah, sebut je. Kalau tu gambar mungkin nanti terjejas puasa semua ni kan. Kalau, jadi satu mangkuk tingkat tu berapa orang boleh makan mangkuk tingkat tu? Okey, untuk mangkuk tingkat ni sebenarnya kita jadikan satu menu barulah dan juga satu style baru untuk orang datang makan dan berkelah dekat Riverine Nature Camp ni atau dekat Lenggong. Dia boleh datang bawa badan je. Okey, boleh datang bawa badan, boleh bawa pakaian mandi apa semua. Datang sini kita sediakan satu set untuk mangkuk tingkat tu untuk 4 orang makan. 4 orang makan ataupun 5 pun boleh lepas lagi lah. Okey. Menu dia biasanya kita akan sediakan nasi putih,
Kemudian satu jenis gulai, biasanya macam kalau ayam ni kita buat kari ataupun buat masak lemak macam tu. Kemudian kita ada ikan bekasam. Okey, kemudian kita ada ikan tilapia ataupun ikan keli bakar. Waduh. Ulang kampung, Aduh. sambal belacan ataupun sambal kelapa yang popular dekat sini. Kemudian kita ada air lah yang kita sediakan. Cukuplah untuk orang kata apa nak lunch sampai kenyang lah kat sungai tu. Okey. Oh, ada untuk 4 orang Mana mangkuk tingkat untuk 4 datang orang. 4 orang. Okey. Ya. Okey, jadi dia punya unik makan tu adalah makan ala kampung, mangkuk bertingkat, satu mangkuk tu satu mangkuk tingkat tu boleh dia ni makan 4 orang Okey. Ya. Jadi sekarang ni katalah contoh saya dah katalah macam saya on the way tu, macam mana saya kena walk in ke atau saya kena booking dulu? Kalau kebetulan saya ada dekat Lenggung ni, macam mana? Kita kena booking dulu ke, ambil tempat ke atau kita boleh walk in dan ambil makan? Macam mana tu? Okey, saya planning akan buat walk-in lah untuk weekend. Cuma belum berjalan sampai tahap tu lagi lah. Buat masa sekarang ni, apabila sebelum ni pun PKP, kita pun tak berani nak launch buat walk-in. Kita ambil tempahan lah. Okey, sebelum ni dah running dah mangkuk tingkat Riverine tu, mengikut tempahan. I see. Okay. Alright. Okay. Ada soalan ke daripada Cik Raslan? Oh, Cik Raslan, kalau sangkut-sangkut tu mungkin internet. Itu mungkin internet. Okey. Yang keduanya, ada yang nak tanya ni pasal sajian dia dah tahu dah mengikut tingkat. Okey. Apa caranya Pak Lee mengajar orang-orang macam katalah contoh saya ni tak biasa makan di dalam sungai. Saya datang pada KL, saya Iswaran semua, kawan-kawan datang pada KL. Jadi macam mana Pak Lee nak mendidik kita untuk adakah ada SOP tak? Makan sungai, sebab makan di tempat lain restoran semua biasa je, tapi macam mana bukan SOP untuk COVID, tapi SOP yang makan di berkelah ni. Mungkin Pak Lee boleh kongsi sikit ni, ada juga yang tanya nak tahu kan. Tak pernah lagi. Okey, silakan. Okey, thank you Jamil. Sebenarnya menu mangkuk tingkat Riverine ataupun makan dalam sungai dekat Riverine ni tak sama macam kita pergi makan dekat restoran. Okey, ini adalah konsep berkelah. Okey, jadi kita sediakan makanan pun kita sediakan di dapur dan juga hall Riverine Nature Camp. Kita akan pas bagi kepada guest selepas buat pendaftaran COVID semua, dan dia boleh bawa turun untuk berkelah dalam kawasan Riverine di sungai. Kursi dan meja kita sediakan di tebing sungai, dan bebas untuk guest kita nak pilih nak makan dekat tebing ke, nak makan dekat dalam sungai ke, secara berkelah. Jadi kalau datang kat sini, kalau pakai smart basah pun tak nak, boleh makan dekat tebing lah. Kalau nak fun lagi, bawa baju ganti semua, boleh berkelah dalam sungai. Angkat meja tu boleh buat turun, dan saya sediakan meja lipat, meja biasa saja supaya tidak merosakkan kita punya alam sekitar, kita punya sungai. Dan untuk guest memang kita pesanlah supaya jaga kita punya alam semula jadi, jaga sungai tu jangan dirosakkan, pokok-pokok apa semua tu jangan dirosakkan. Sampah yang paling penting jangan buang merata-rata, sebabnya bila kita buang sisa makanan apa semua dalam sungai tu, dia akan merosakkan kualiti air sungai lah, dan juga orang kata apa, jangka panjang memang tak elok. Begitu juga dengan orang kata apa, contohnya kalau macam nak mandi-manda pun penggunaan orang kata apa, sabun apa semua tu kalau secara berlebihan memang kita tak galakkan lah. Kita nak jaga kita punya alam semula jadi. Macam tu. Bagus. Jadi benda ni semua Pak Lee akan beritahu pada pelanggan semasa register tu dia akan beritahu. Okey, bagus. Sebab kita tak nak nanti kita tak nak nanti makanan dibuang merata-rata je rosak sungai kan. Kita nak maintainkan benda tu. Okey, bagus. Lepas tu boleh tak Pak Lee tolongkan ceritakan sikit macam mana projek Riverine Nature Camp ni memberi manfaat kepada komuniti atau masyarakat setempat. Ni nak tahu lebih kurang. Okey, terima kasih.
Okey, Riverine Nature Camp ni alhamdulillah sejak saya buka lebih kurang 4 tahun sudah. Jadi kita nampaklah perkembangan orang kata apa ekoturism di Lenggong ni semakin rancak. Okey. Bila guest datang ke Lenggong ni, yang pertama sekali yang datang ke Riverine ni, yang pertama sekali dia setelah diredah dekat Riverine Nature Camp ni, dia bukan hanya nak tengok Riverine saja, dia akan tanya apa lagi yang menarik dekat Lenggong ni. Jadi banyak yang kita share, apa yang menarik, yang terutama sekali pasal kita punya UNESCO lah. Kemudian turut dapat tempias dia adalah penginapan. Contoh macam homestay, ada yang chalet dekat sini. Dan saya pun sebab Riverine Nature Camp ni nama pun campsite, jadi saya tak ada penginapan. Saya semua cuma penginapan berkemah saja. Jadi saya banyak share lah dengan kawan-kawan yang ada chalet, yang ada homestay untuk guest yang datang yang nak bermalam. Dan bila dah ramai yang datang dekat Lenggong ni, banyak cerita Lenggong yang kita share. Cerita pasal ekologi, cerita pasal Lenggong Geopark, kita punya produk desa, banyak orang kata makin dikenali dah. Dan peniaga kecil pun dapat manfaat dia, yang mana gerai-gerai dalam kampung apa semua, bila guest ramai masuk ni, dia dapat impak lah benda ni. Okay, daripada dalam gambar ni Pak Ali, kita nampak Ya. macam ada macam persatuan ataupun syarikat. Boleh kongsi tak persatuan mana yang selalu datang macam dalam gambar ni kan? Ada nampak pakai uniform ataupun company ke, ada yang buat projek CSR. Boleh kongsi tak apa syarikat mana, persatuan mana? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya banyak. Kalau sebelum COVID ini yang rutin dia, yang pertama daripada ni tempat saya belajar dulu, daripada Perhebat. Every year 2-3 siri akan datang buat pembelajaran dekat sini. Cuma COVID ni semua start lah. Satu lagi yang rutin adalah daripada maktab perguruan di Tanjung Malim, lupa pula dia punya ni. Maktab perguruan okey. Maktab perguruan. Ni every year memang sampai tim Dr. Yunus tu. Kemudian sekolah-sekolah pun banyak, family pun banyak yang datang buat program. Yang bulan puasa ni pun minggu sudah pun ada tim daripada Manjung buat camping Ramadannya. Camping Ramadan special. Okey, selain pada tu macam gambar ni adalah tim bikers. Bikers. Okey. Banyak juga grup-grup motor, kereta, camper yang buat program dekat sinilah. Kalau macam di Perak ni, Kelab Mesti Perak pernah buat berkelah dekat Riverine ni. Okey, ada soalan tadi daripada Anis Anis daripada Taiping. Dia tanya yang package makan tadi Dia kata charge untuk menu, harga untuk dewasa kanak-kanak ni sama ke ataupun dia kira macam mana? Dia kira mangkuk tingkat tu ke macam mana? Ada lain-lain ke macam mana? Okey, murah je charge dia. Satu mangkuk tingkat untuk 4 orang makan tu RM40 saja. Termasuk sekali dengan riadah dekat Riverine ni. Kita tak charge lain, kita charge satu je. Jadi RM40 tu 4 orang. Maknanya 4 orang tak kira lah budak bersama mana kan. Tapi kalau dia nak makan, dia order satu mangkuk tingkat, dia nak makan 10 orang pun, mana tahu dia makan sikit pun tak kisahlah kan. Kalau macam tu kita tambah charge sikit lah, sebabnya standard untuk bayaran masuk berada kat Riverine Nature Camp ni murah je, dewasa RM2, kanak RM1. Jadi kalau yang datang lebih daripada 4 orang tu, kita tengok strength dia lah, kita tambah ikut harga pack tu lah. Maksudnya kalau kata 10 orang, kita tambah berapa orang yang lebih tu lah. Okay, Zamir, I want to know, kalau 4 orang RM40, I think that is the cheapest on earth. Okay. And then perkara yang kedua saya nampak, kalau bikers, those travelers, bila dia ada dia punya mission event untuk aktiviti dia, and then this can become like a stopover, 1 night, 2 days punya aktiviti. Ini umpama nak relax punya. Dan I'm very keen, Encik Ali, saya ingin tahu apakah menu kalau 4 orang RM40.
apa menu dia? Mohon pencerahan, sir. I'm very keen. Okey. Untuk menu mangkuk tingkat Riverine tu, yang pertama kita ada nasi putih. Okay. And then kita ada gulai lemak ayam. Sometime mungkin kita boleh tukar dengan ikan lah. Okey. Kemudian ada ikan pakasam, memang trademark di Lenggong ni. Kalau Okey, tak betul. rasa ikan pakasam tak complete lah. Kemudian kita ada ikan bakar satu ekor untuk set tu, yang sedang lah. Okey, ikan talapia ataupun ikan keli. Okay. Kemudian kita ada ulam kampung dengan sambal dan juga air minuman Okay. untuk satu set. Very interesting. Dia sesuai. Dia punya hidangan dia sesuai because bukan semua hidangan sesuai having dining dalam sungai, di atas sungai. Okey. Cuma satu perkara saya ingin tahu, Tuan Ali, kalaulah ada grup yang datang untuk nature yang mana they want to camping, dia nak berjuadah Riverine punya konsep, lepas tu dia nak eksplorasi hutan. Ada ke nature activity disediakan oleh Riverine ni punya package? Sebab setahu saya Encik Ali pun memang bekas daripada graduasi prehebat. I believe, adakah Encik Ali ni memang nature guide? Ada buat aktiviti nature exploration ke? Mohon pencerahan. Okay, thank you Tuan Iswaran. Okay, masa COVID ni memang kita terhentilah sekejap untuk aktiviti luar ni. Memang sebelum ni Riverine jadi satu starting point di Lenggong ni untuk kita buat aktiviti di luar. Kita ada buat program jungle trekking. Kita juga ada buat river tubing, ada masa-masa air yang sesuai kita buat river tubing. Kita juga buat explore kita punya gua-gua warisan kita untuk arkeologi pun kita buat juga, kita explore. Seluruh Lenggong ni memang kita ada buat aktiviti lah, termasuk tasiraban boat tour dia. Okey, sebenarnya kan Mr. Iswaran. Ya. Sebenarnya ini yang Silakan. penonton dia mahu, sebab kalau saya dari Kajang, saya tak mau go all the way to Lenggong, just duduk and then makan di tengah sungai. No. I want time yang saya gunakan tu, lepas tu masa dengan duit tu berbaloi. So, kalau saya datang, okay, penginapan dia hanya campsite ke atau ada any other option kita ada? Mohon pencerahan, sir. Okay, untuk Riverine Nature Camp memang campsite saja, tetapi kita support kepada guest kita yang mana datang, kita akan share kepada dia chalet-chalet yang ada kawasan sini. Begitu juga dengan homestay dengan harga yang berpatutan, dan kita bagi pilihan untuk dia lah untuk cari yang mana yang sesuai. Yang biasanya kita tak ambil kesempatan untuk orang kata apa, bisnes lah setakat ni, kita just share benda tu untuk support komuniti kita. Okey, sebenarnya Encik Ali, saya ucapkan tahniah, 3 kali tahniah, sebab Riverine ni projek, walaupun Encik Ali yang usahakan, tetapi Cik ini sedang berkongsi pengusaha-pengusaha di persekitaran. Maksudnya ini adalah satu contoh amalan green project atau sustainability, kelestarian dan kemampanan amat dijaga. Saya ucapkan tahniah. Sebab kita buat dalam sustainability, jangan kita saja yang terlibat, komuniti sekeliling tak terlibat. Tapi amalan Cik sangat terbaik. So, saya contoh, I want to come, I want to have Riverine dining, saya nak berkelah bersama anak-anak, tetapi penginapan saya ada pilihan. Sama ada saya nak pilih camping site atau nearby homestay. Very good idea. Cuma mohon tanya, kalau dalam nature punya your adventure tu, ada ke aktiviti macam komando punya aktiviti ke? Ada ke ni? Saya tanya atas ingin tahu. Adakah Baik. tadi Encik Ali kata memang tubing? Itu saya tak pernah dengar dekat Riverine ada, baru Encik bagi tahu. Bagus. Very good. Soalan kedua, adakah aktiviti lain? Kalau contoh ada persatuan atau persatuan biker semua nak adakan aktiviti like
komando punya aktiviti ke dekat sini ke, boleh ke? Apa cadangan? Sedia ada ke, belum ada ke, atau ingin tahu saya? Okey, thank you. Okey, untuk komando tu memang menarik dan Riverine sendiri memang tak buat program macam komando. Tetapi untuk komuniti kita di Lenggong ni, kita memang ada satu program dengan komando di Kekilan. Dia kata line okey. Itu putih. Tak dengar. Ulang lagi sekali, line tenggelam tadi, sorry. Encik. Mungkin hujan, Okey, dekat baik. Kajang pun ribut. Baik. Okey, untuk program macam komando tu, kita share dengan program daripada camp VET nombor 9 komando. Memang ada satu program khusus untuk program outdoor yang aktiviti lasak punya. Okey, Encik Ali. Ya. Saya terharu, Encik Ali. Saya terharu sebab Dato' Rashid, yang Betul. dia punya produk ialah komando. Baru-baru ni saya dengar 2 malam 3 hari, 2 malam 3 hari memang package itu sudah ada. Jadi bagi saya kan, selepas komando punya aktiviti untuk 2 hari, kalaulah kita bagi lunch dekat sungai macam ini, memang this is one of the best place to have the moment untuk relaksi, nak terapikan diri. Tahniah. So, saya rasakan Riverine ini bukan sekadar just aktiviti berkelah, tetapi dia adalah tempat rekreasi. Di samping itu, dia ada nature punya exploration, jungle walk, jungle trekking, dan juga ada aktiviti komando punya training. Tahniah, I am planning how to organize a group to come to your place. Tahniah. Zamir, I leave it to you. Zamir? Zamir, belum lagi maghrib Zamir. Masih puasa lagi, jangan makan lagi Zamir. Iswaran, I can see only one slide. One slide ada lagi slide ke yang tu? Because saya nampak yang orang tengah makan ni. Itu yang sangat sangat mencabar tu bila Zamir menengok orang makan kat tepi sungai ni. Ada slide lain ke selain daripada ni? Sebenarnya ini slide yang diberi kepada saya sebenarnya. Because we from daripada tadi sampai sekarang slide ini saja. Kecuali kalau Encik Ali ada slide ke ini slide saja yang diberi kepada saya. Ada ke? Yes. Maybe kita run tu kot. Okay, I'm supposed to play the video, tapi video tu mungkin panjang sikit. Mungkin a short clip boleh saya bagi tuan? Okay. Jali, okay, I just share with you. Boleh off mic yang lain dulu kot. Okey, ni video lama lah sebelum cerita COVID datang. Video dia buat sendiri saja. Kualiti memang kurang sikit. Okey, itu menu masakan dalam buluh yang kita sediakan untuk guest kita lah tu.
Pakai nasi ni kan, masukkan dalam pinggan, buka dia punya tu. Nak dua sekali pun boleh. Okey, boleh ni. Buluh bagi kat daun bembat. Iswaran boleh cerita-cerita sikit apa tu video ni? Okey, sebenarnya inilah aktiviti yang popular dekat Riverine ni. Sebenarnya masakan bambu ni dia popular dekat Sarawak, tapi dekat Perak, Lenggong kita boleh rasa makanan dia. Sure. Okey, ini yang aktiviti tubing. Okey. Okey, Cik Ali, tubing ni, aktiviti rakit ada? Aktiviti rakit. rakit belum ada lagi. Tubing ni pun Belum ada lagi. sebenarnya yang tubing ni yang diorang main di kawasan Riverine saja. Yang kalau tubing yang betul tu kita ambil jarak sikitlah. Okey. Tapi Ni just yang fun tubing namanya. ni dibuat macam rakit juga Itu budak-budak dia ikat kaki je ni, main jadi macam kereta api. Oh, okey. Ini satu cara lah tubing kan, macam dia. rakit. Very interesting, very interesting. Oh. Okey. Ini menu masak dalam buluh. Okey. Okey. Itu Oh, nasi ni tu, nasi. special ni. Okey. Dia masak nasi lah ni. Kita ada 3 menu, nasi, masakan ayam dan juga ikan. Okey. Siapa boleh tolong saya yang dekat yang masak dekat Sarawak, buluh tu ayam pakso ya? Pangsun. Angsun. Pangsun. Menu dia lain. Okey, yang Oh. ni gambar ada TV Hijrah, ada program sikitlah buat syuting. Ayam pancing saja kat Sarawak. Okay, alright. I think we go back. Okay, alright. So, wait. Zami, I hand over to you. Okay, minta maaf tadi line was very bad. I got Yeah. kicked out just now. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Okay. Okay, selepas kita tengok ini semua, so kita pun sedar bahawa walaupun aktiviti seperti ini dibenarkan, diadakan di dalam sungai, tapi operator seperti Pak Lee dia memastikan bahawa SOP dituruti dan program dia memberi nasihat macam mana untuk nak berwiadah. Itu yang penting Itu yang kita kurang ni operator-operator seperti Riverine ya. Dia sentiasa memberi advice. Jadi kata macam mana untuk nak memelihara sungai. Jadi supaya kita boleh menikmati ATV dengan lebih baik. So I think itu kita boleh wrap up di situ. Jadi untuk acara ni, I think kalau ada sesiapa yang berminat di kantoran ejen, boleh hubungi kami di TPN ataupun hubungi saya ataupun boleh terus kontak Riverine lah. You tengok dalam Facebook kita ada Riverine Liverine dalam di Facebook, and you boleh buat booking ataupun apa-apa saja. Jadi kita buka lah satu dua soalan daripada partisipan. Ada siapa nak tanya apa-apa, sila buka mic terus cakap. Ada soalan tak? Sebelum kita pergi kepada kita punya tetamu yang kedua, host yang kedua. Ada soalan? Sila buka mic, boleh terus cakap. Silakan. Jangan malu-malu. Zami, mungkin saya nak tanya sikit, because apa ni I baru dapat tahu kenal tempat ni, memang nampak interesting, tapi dia fokus lebih pada makan di sungai. Makan di sungai, itu dia punya aktiviti dia Aktiviti. Nampak Dia ada aktiviti sampingan tu, berkemah. Mana aktiviti dia ni? Dia ada kemah. Ha? Dia ada aktiviti kemah dia, aktiviti berkemah. Mungkin Dia ada Pak Ali campsite boleh highlight, boleh highlight kan apa benda macam mana yang tu. Bukan saya nampak hanya makan saja, makan di sungai. Apa bezanya makanan di sungai ni di sini dengan di Kemensah?
di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur dah 10 minit je, 10 minutes from here. Apa beza dia? Pak Lee boleh jawab Okey. ke macam mana? Okay, thank you. Yang utama dekat sini adalah campsite dan juga riadah family lah. Saya panggil riadah family. Bukan semata-mata makan lah. Dan biasa orang buat program kat sini macam family day, buat sukan dalam sungai, buat team building pun ada. Pernah kita buat dekat sini lah. Selain pada tu, aktiviti kita explore Lenggong dengan kita punya heritage-nya dengan UNESCO. Dan juga pernah kita bawa guest boating dekat Tasik Raban pun pernah. Jadi bukan semata-mata untuk berkelah sajalah. Cuma tadi video pun sekat-sekat, sebenarnya satu video tu dia panjang sikit dan dia menyeluruh apa aktiviti yang kita buat kat sini. I see. Ada lagi dalam video mungkin tu. Mungkin sebab kita nak tengok kan apa yang perbezaannya, unik je kan. Yang saya nampak sekarang ni slide makan je lah. Mungkin ada aktiviti yang mungkin kita nak ingin tahu lah kan nanti. Bagus lah. Nanti kita akan share lah aktiviti lain ni. Ada tubing tadi. Ada tubing, ada camping tadi. Dia mungkin dia sangkut kat. Saya dah tengok dah. Dia sangkut. And then satu lagi, ready. Apa yang saya suka ni. Saya dah pernah makan di sini. Duduk di dalam sungai tu. Perut kenyang tapi seluar basah. Dia sebab kursi tu kan, dia lama-lama turun ke bawah. Jadi maknanya kalau nak makan sini, get ready untuk for that apa, untuk to get wet. Dia lebih selera makan bila kita berbasah-basah ni. Alright. So ada apa soalan lagi? Zamir, I have something to say. Okay, Encik Ali, Tuan Uzaidi, saya sebenarnya kan after going with this program almost nak jadi 1 jam, apa yang saya dapat sebenarnya, kita boleh lakukan satu aktiviti yang Tuan Ali sebenarnya boleh minta ramai syarikat-syarikat punya staff, okay, atau corporate company ni buat CSR program. Apakah CSR program sebenarnya? Yang mana kita tadi saya tanya, ada ikan apa? Encik Ali pun kata ada ikan yang ini, ada ikan itu, tetapi sudah pupus, some ada. So why not kita minta corporate company ni, okay, dia sekali bawa semua staff untuk berkelah. Di samping itu ada aktiviti melepaskan ikan air sungai. Ikan air sungai yang mana benih dia kita dengan aktiviti itu kita akan kembalikan ekosistem, dia punya habitat dia, dia punya nature dia, yang ini adalah sustainability practice. Dan bila CSR punya program, corporate company datang di tempat tuan berjuadah makan riverine, dan nilai murni dia apa? Ialah menjaga alam sekitar dengan melepaskan benih-benih ikan supaya dalam jangka masa panjang sungai ini akan dipenuhi dengan ikan. Itu cara punya cadanganlah. Zamir, what say you, Zamir? Okay, bagus. Memang that is a very brilliant idea untuk CSR, untuk apa ni, the impact. Memang terbaik. Kita ada satu soalan lagi daripada Cik Anis Sabi. Dia kata ada had waktu tak untuk guest? Tempat best, nanti guest tak nak berganjak. Betul. Saya mungkin kita tanya Pak Lee. Mungkin kalau saya duduk dengan Mr. Iswaran atau jadi untuk had waktu tu kita tak ada limit. Tak ada limit. Ada limit ya? Okey. Itu dia apa dia jadi boleh tak ada limit ya. Tapi that's a very ini ya. Okey. So ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada ujung sikit. Okey, untuk lagi dan boleh balik sampai pukul 7 petang pun kita tak ada masalah. So far insyaAllah kita welcome aja semua guest yang datang dan tak ada limit masa, kecuali kalau kata nak sambung bermalam tu baru kita charge lain lah. Kalau kata untuk riadah berkelah aja tak ada masalah. Okey. So terima kasih kita ucapkan kepada Encik Fazli, ataupun kena sebagai Pak Lee of Riverine Nature Camp. Jadi mungkin selepas ini kita tengok apa program seterusnya yang kita boleh susulkan ya. Okey, terima kasih Pak Lee. Saya sekarang nak minta Mr. Iswaran
untuk memperkenalkan host kita yang kedua.